Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bacaan hadis yang ke-9 bersama saudara Lutfi, insyaAllah. Dipersilakan. Entah baca kan? Okey, baik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Okey, baik. Okey, pertamanya hadis yang ke-9 daripada Abi Hurairah Abdul Rahman ibn Sakhar radhiyallahu an. Abu Hurairah antara ulama di kalangan sahabat lah, muhaddisin, dan di sini pun dia ada tulis, kalau tengok sini, kunyah yang diberikan oleh Nabi SAW. Tak kala baginda Rasulullah melihat Abu Hurairah ni hamilan hirrah, dia banyak selalu membawa anak kucing lah di dalam jubah dia, maka diberikan gelaran kerana kecintaan beliau kepada haiwan, iaitu kucing lah. Dan aslama yauma Khaybar, dia masuk pada Islam pada hari Khaybar dan menyertainya bersama dengan Nabi, dan banyak bermulazamah dengan Nabi SAW lah. Dan kita tahu Abu Hurairah ni dia punya suhbah, maksudnya perguruan dengan Nabi itu taklah sepanjang sahabat-sahabat yang lain yang memang berasal daripada Mekah umpamanya, tetapi dia antara di kalangan ahli sufah lah, iaitu sahabat-sahabat yang duduk di sufah, kemudian banyak meriwayatkan hadis dan ilmu daripada baginda Rasulullah SAW. Lepas tu disebut kat sini, walidha kana ahfadhas sahabati, antara para sahabat yang paling ahfaz terhadap ilmu dan hadis Nabi SAW. Dan sakin Madinah sehinggalah dia meninggal lah pada umur 78 tahun. Okay, kemudian secara ringkasnya hadis ini, dia kata dia mendengar daripada Nabi SAW. Nabi sebut, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau tengok dalam matan hadis ni, Rasulullah sebut ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka jauhikanlah al-ijtinab. Wa tada'ahu fi jambin. Kalau bahasa Arabnya, ijtinab tu macam daripada perkataan janib, tada'ahu fi janib, kita letak tepi, maksudnya kita jauhkan dirilah, kita tak melakukan perkara tadi. Ini tentang larangan Nabi SAW. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ada beza lafaz yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut tentang larangan dan ketika menyebut tentang perbuatan.
antara kena tinggal dan kena buat. Nabi ungkap dengan ungkapan yang berbeza yang menunjukkan kepada makna yang berbeza. Contohnya, Nabi kata kalau benda yang aku larang ni tinggal. Sebab apa? Sebab meninggalkan sesuatu, taruku syai' ashal minal fi'il. Meninggal tu sesuatu yang lebih mudah berbanding melakukan sesuatu. Sebab tu apabila Rasulullah mengungkapkan tentang perintah untuk kita lakukan sesuatu, baginda mengatakan dengan perkataan fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan mengikut kadar kemampuan kamu. Sebab antara buat dan tinggal, buat itu fihi masyaqqah. Ada masyaqqah yang berbeza-beza mengikut tasarrufat ataupun ahwalul mukallafin, keadaan-keadaan manusia yang digelar sebagai mukallaf. Sebab perintah sama tetapi ahwal keadaan mukallaf tak sama. Contohnya perintah untuk solat. Untuk melakukan solat, ada orang solat baginya mudah. Liman ja'ala qurrata 'aini fis salah, kan ada orang baginya solat tu mudah, penyejuk mata hati jiwanya. Ada orang salat tu susah, mungkin kerana susah tu kita kata kerana keadaan yang berbeza-beza. Contohnya dia sakit ataupun dia terpaksa salat dalam keadaan berbaring. Jadi dalam bab perintah, Rasulullah meraihkan tasarrufat ataupun ahwalul mukallafin, keadaan kita sebagai mukallaf. Dan di sini menunjukkan bahawa melakukan itu lebih sukar berbanding meninggalkan sesuatu. Sebab tu waktu Rasulullah kata segala apa yang aku larang tinggal, apa yang aku perintah ni buat tapi setakat yang kamu mampu. Okey, baik. Nampak di situ ada cantik kita kata ungkapan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum. Maka sesungguhnya telah binasa mereka yang sebelum daripada kamu. Maksudnya generasi sebelum daripada generasi kamu dan Rasulullah. Maksudnya sebelum daripada umat terdahulu lah. Merujuk kepada umat sebelum daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sikit lagi kita ulang balik, lupa nak bagi tahu. Okey, sebelum kita pergi kepada fa inna ma ahlakal ladina min qablikum. Okey, yang di sini maksudnya menunjukkan kepada qawaid fi syara'. Maksudnya kaedah-kaedah dalam syara'. Anna syara'a yang bani 'ala al-awamir wan nawahi. Bahawa syara' itu terbina di atas awamir, perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Asal syara' ni adalah perintah. Sama ada perintah al-amru lil fi'il ataupun al-amru lit tark. Sama ada perintah untuk buat ataupun perintah untuk larang. Dua-dua adalah perintah. Fajtanibuh, perintah situ kan, fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan kepada perintah, tapi perintah untuk kita kata al-amru lit tarki. Fa'tu minhu al-amru lil fi'li. Jadi itu kita kata syarak berlega di sekitar perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya banyaklah kalau kita nak tengok pada sudut usul fiqh tu panjang pula kan. Asal pada perintah tu ada yang mengatakan hukum wajib. Dan perintah tu pula dia ada pada aspek yang berbeza-beza. Maksudnya ada perintah dalam masalah akhlak. Ada perintah dalam masalah ibadah, ada perintah dalam masalah akidah, ada perintah dalam masalah keduniaan, mubahat, perkara-perkara yang mubahat. Okey, itu maksudnya perintah. Itu pula berlegar pada sekitar hukum yang 5. Walaupun ada ulama kata mubah itu harus tidak termasuk daripada perintah. Tetapi sekurang-kurangnya perintah itu menunjukkan kepada al-aslu fil amri yufidul wujub, wajib. Dan selain daripada wajib itu, ada juga perintah yang menunjukkan kepada kepada sunat dan sebagainya.
Ada banyak lagi jenis-jenis awamir dalam lafaz syarak. Ada yang menunjukkan kepada kita kata celaan, sindiran. Banyaklah lafaz-lafaz perintah. Tapi secara umumnya ialah sama ada wajib ataupun sunat. Begitu juga larangan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, juga sama ada membawa kepada haram ataupun membawa kepada makruh. Cuma kalau kita baca dalam lisan ataupun bahasa para ulama yang dahulu, makruh itu biasanya mereka menggunakan perkataan makruh ataupun kariha itu yutlaqu ala, membawa makna al-makruh adalah al-manhi anhu, perkara yang dilarang. Okey, baik. Kemudian okey, baik, maklum. Kemudian Nabi SAW sebut, fa innama ahlakal ladina min qablikum. Ahlaka ni maksudnya mereka telah melakukan sababul halakah ataupun asbabal halakah. Mereka telah melakukan sebab-sebab berlakunya kemusnahan. Maksudnya merujuk kepada Bani Israel. Ada ulama yang kata takhsis ini adalah merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Wal muradu bil ladina min qablihim banu Israel, haitsu awqa'ahum fil halaki kasratu masailihim li anbiya'ihim ala ghairi darurah. Sebab Bani Israel mereka telah melakukan segala asbab-asbab yang mana menyebabkan mereka terjebak dalam kebinasaan tadi. Okey, itu kata Nabi sallallahu. Apakah yang mereka lakukan itu? Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak bertanya, masail, banyak ada soalan. Jadi timbul kat sini persoalan, adakah soalan itu dikeji oleh syarak? Adakah bertanya itu sesuatu yang dicela oleh syarak? Sedangkan kalau kita baca di dalam surah Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sa'ila fala tanhar. Keadaan Nabi apabila ditanya oleh mana-mana penuntut ilmu, maka jangan Nabi abaikan soalan itu. Jangan Nabi rendahkan orang yang bertanya itu. Maksudnya bertanya soalan itu perlu diraikan. Penanya itu perlu diraikan sama ada dalam masalah ilmu dan sebagainya. Berikutan itu kerana Nabi juga pernah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada. Ilmu yang berbentuk hidayah, yakni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut kat sini, adakah semata-mata bertanya itu menyebabkan ataupun menjadi kepada sababul halak, sabab kepada kebinasaan sebagai Bani Israel? Tidak. Maka di sana ada dua bentuk soalan secara umum lah. Pertamanya as-soal al-mahmud ataupun as-soal as-sa'id. Soalan-soalan yang dibenarkan. Soalan yang dibenarkan. Soalan yang ditanya ala hasabil hajah ataupun ala hasabil darurah, kerana ada hajat dan ada keperluan untuk memberi manfaat. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang dilarang itu adalah an-naw' tsani, bahagian yang kedua daripada soalan itu, apabila soalan itu adalah li ghairi darurah. Li ghairi darurah ataupun li ghairi hajah, tanpa ada hajat yang jelas. Ataupun kita sebut sebagai at-takalluf fi soal, berlebih-lebih dalam bertanya soalan. Okay, itu yang dicela dalam hadis ini yang menjadi sebab kebinasaan umat terdahulu. Sebahagian ulama mengatakan sababul wurud kepada hadis ini ialah berlaku seorang sahabat yang namanya adalah Aqra' bin Habis, ataupun ada yang mengatakan yang mana beliau pernah sa'alan Nabi SAW tentang haji. Tak kala Rasulullah menceritakan tentang ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, apabila ayat tu kata bagi setiap manusia ni, yakni orang Islam, wajib melakukan haji sekiranya dia mampu.
Jadi sahabat itu ditanya Nabi lah. Dia tanya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah, adakah kena buat tiap tahun? Macam soalan kacau sikit lah. Ada soalan yang mana kerana soalan itu boleh jadi didatangkan hukum yang baru. Maka apa disebut oleh sebahagian para ulama, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabtu." Kalau aku kata ya, maka aku akan mewajibkan haji itu pada setiap tahun. Sebab itu berpeganglah kepada perintah asal itu, iaitu bagi mereka yang berkemampuan. Sebab tu haji ini tahunan hukumnya adalah fardu kifayah. Ada sahaja wakil yang melakukan haji sudah cukup. Adapun seumur hidup adalah fardu ain. Fardu ain. Tapi fardu ain pun adalah fardu ain yang muqayyad bil istita'ah, yang terikat kepada istita'ah sesuai dengan yang hadis kita baca tadi kan, fa'tu bihi mastata'tum, pada kadar kemampuan tadi. Secara umumnya soalan itu kita boleh bahagikan kepada 3. Contohnya soalan kita kata soal al-muslim an usus syariah ataupun usul syariah, ataupun kita kata tentang asasiyat al-Islam, arkan al-Islam, usulul Islam. Soalan daripada seorang Muslim yang nak belajar tentang asas-asas Islam. Ini hukum dia wajib. Wajiblah bertanya kan. Maksudnya berguru bertanya. Yang ni wajib, soalan yang wajib. Wajib, bahkan wajib aini bagi setiap orang untuk belajar tentang asas-asas akidah, iman pada Allah, Rasul, rukun iman, rukun Islam, kemudian syariatnya, cara salat dan sebagainya. Yang kedua ialah kita kata as-su'al an daqa'iqil ilm, ataupun su'alu talibil ilmi an daqa'iqil ilmi. Soalan daripada penuntut ilmu terhadap benda-benda yang tafasil, perincian ilmu. Maksudnya orang awam tak perlu tahu pun, sebab itu hanya berkait dengan technicality. Maksud kita kata perbahasan teknikal dalam ilmu alat ke, ataupun perbahasan yang mendalam dalam syarahan-syarahan ilmu, maka ini kita kata fardu kifayah. Maksudnya tak wajib semua orang, tapi boleh ditanya oleh penuntut ilmu pada kadar yang diperlukan. Yang ketiga adalah soal amma lam yaqa'. Ini maksudnya contoh macam hadis tadi lah, soalan tentang perkara yang mana boleh jadi kerana soalan dia itu menyebabkan datang hukum yang baru. Okey, baik. Sebagaimana soal sahabat yang bertanya tentang haji tadi. Jadi itu bentuk soalan lah yang dicela oleh Islam, yang menjadi asbab kepada halak al-umam. Halak al-umam. Wa ikhtilafuhum sama juga. Wa ikhtilafuhum berbeza pendapat. Berbeza pendapat tidak dicela pada zat ikhtilaf itu. Tapi berbeza pendapat yang yufidu at-tafarruq ataupun yakunu sababan lit-tafarruq. Macam dekat syarah ni, kalau tengok sini, walaupun kita tak bergantung pada syarah ni sangat, tapi kalau kita nak ambil faedah, contoh dia kata hurmatu kathrati su'ali wal ikhtilafi min ghairi darurah wa mahallahu idza kana ala sabili ta'annut. Maksudnya memang perselisihan pendapat itu dan banyak bertanya itu sengaja untuk merendahkan, menimbulkan perpecahan dan sebagainya, ataupun biqasdi ifhamil ulama li'adami akhdhil ilmi anhum, sengaja untuk merendahkan para ulama supaya jangan ambil ilmu daripada mereka. Itu maksud ikhtilaf ataupun soal yang tak dibenarkan. Sebab kita tengok para sahabat pun ada waktu yang mana mereka tanya Nabi, keputusan Nabi itu adalah wahyu ataupun ijtihad Rasulullah. Maka kalau ijtihad mereka nak berbeza pendapat. Maksudnya ada juga hiwar, perbezaan pendapat yang dibenarkan di antara para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara khulasahnya as-su'al wal ikhtilaf itu yang dicela di hadis ini adalah yang mana berlaku padanya takalluf dan boleh membawa kepada menjadi
sebab-sebab ataupun jalan-jalan kepada kebinasaan tadi. Okey, tengok hadis yang seterusnya. Silakan. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. Okey, baik. Hadis ini tentang banyaklah ulama letak tajuk-tajuk yang berbeza-beza kan. Tapi secara umumnya nak menunjukkan kepada apakah perkara yang menjadi asbab kepada istijabatid doa. Kepentingan untuk menjaga perkara yang at-tayyib dan juga al-halal yang menjadi syurut kepada qabulid doa, diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Allah pertamanya Nabi sebut tentang Allah Subhanahu wa taala tayyib, sifat Allah taala itu adalah tayyib. La yaqbalu illa tayyiba, dan tidak menerima sesuatu, la yaqbalu syai'an illa syai'an ataupun amran tayyiba, perkara yang baiklah. Perkara yang baik yang diterima oleh Allah Taala itu merangkumi al-a'mal, amalan, al-i'tiqadat, i'tiqad yang baik, al-amwal, sumber ataupun harta, pengurusan harta, sumber yang baik, wal aqwal, percakapan. Jadi di situ adalah umum. Sama ada perkara baik dalam masalah i'tiqad, ibadat ataupun usul agama, ataupun yang baik pada urusan dunia yang boleh menjadi asbab kepada agama tadi. Harta, sumber harta, percakapan dan sebagainya. Wa inna Allah Ta'ala, bukan setakat Allah Ta'ala itu baik, bahkan amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memerintahkan perkara yang baik tadi kepada orang mukmin sebagaimana diperintahkan, sebagaimana juga diperintahkan oleh para rasul ataupun memerintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Perintah Allah kepada rasul itu bukanlah takhsis kepada rasul, bahkan ta'mim dia punya hukumnya ataupun risalahnya kepada seluruh umat. Iaitu kulu minat tayyibat. So dalam ayat yang kedua ni khusus at-tayyib itu pada al-akl, pada makanan tadi. Kalau yang pertama tadi umum, perbuatan, contohnya disebut dalam Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Contoh dalam ayat yang lain, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha sabit. Maksudnya bagi Allah Ta'ala itu kalimah yang tayyibah. Tapi dalam ayat yang kedua khusus pada kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul. Dzakara ar-rajula kan. Kemudian Rasulullah menyebut tentang keadaan seorang lelaki. Yang mana lelaki itu yutilus safar. Kita tanda kat situlah. Yang pertama, dia panjang permusafiran dia. Lelaki itu Rasulullah mencontohkan satu keadaan lelaki ini, Muslim lah, lelaki Muslim ini, first kali adalah dia yutilus safar. Dia punya safar dia panjang. Itu poin yang pertama. Yang kedua dia adalah disebut oleh Nabi SAW, Ash'asa Aghbar.
dalam keadaan asy'asa ni dalam keadaan rambut yang kusuk masai. Rambut yang tak terurus lah. Aghbar. Aghbar ni juga keadaan rambut juga, pakaian dia, sebab biasanya orang yang bermusafir dalam konteks zaman dululah. Biasanya kalau dia naik unta ataupun berjalan di padang pasir ke naik tunggangan dan sebagainya, tidak terurus keadaan dia. Khususnya pada rambut dia tadi. Kusuk masai dan rambut yang tidak disikat lah dan sebagainya begitu. Jadi keadaan yang kedua adalah asy'atha aghbar. Kusuk masai lah kita kata. Keadaan yang ketiga adalah yamuddu yadayhi ila sama. Dia angkat tangan, meninggikan tangan, mengangkat tangan ke langit. Ini adalah antara adab doa juga. Maksud angkat tangan tu bukan macam tu, tapi angkat tangan dengan maksud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang ketiga adalah ya Rab, dia menggunakan perkataan ya Rab. Ya Rab, ya Rab. Jadi kat situ pertamanya dia menggunakan perkataan ya Rab, yang kedua ada takrar, ada pengulangan pada perkataan Rab tadi. Jadi empat keadaan ini adalah empat, kita kata halat, empat keadaan yang mana sepatutnya kita kata empat keadaan yang terbaik yang boleh menjadi asbab untuk dimustajabkan doa seseorang tadi. Pertamanya bermusafir, Nabi sebut dalam hadis 3 dakwah, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun mustajabun la syakka fihin. Mustajabat yang tidak disyak lagi dia punya penerimaan oleh Allah Taala, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi. Nabi sebut dalam satu hadis, antara salah satu doa yang tak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, doa orang yang musafir. Itu keadaan yang pertama. Jadi lelaki ni telah melakukan segala asbab-asbab yang boleh dimustajabkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, keadaan yang maksudnya dia kata pakaian yang berendah dirilah, fil libasi wal hay'ah. Jadi keadaan tadi oleh kerana lelaki tu musafir, dia pakaian dia tak kemah, maksudnya berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala disebut bahawa Rasulullah tu tak kala dia keluar untuk dalam solat istisqa minta hujan, mutabazzilan mutawadhi'an mutaradi'an. Tabazzul itu keadaan pakaian dan juga keadaan diri yang lebih kurang macam kusuk masai lah, tidak terurus, menunjukkan kita rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu boleh akrab ilal qabul, menjadi sebab untuk mendapat mustajab doa tadi. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dalam salat sunat istisqa, dilakukan juga oleh lelaki ini. Yang ketiga, dia angkat tangan. Adab doa juga angkat tangan. Sebab itu dalam hadis sebut Allah Ta'ala yastahyi, malu kalau seorang lelaki tu angkat tangan. Allah Ta'ala macam merasa segan lah untuk dia tolak doa tadi. Nak menunjukkan hadis tu bahawa maksud bahawa angkat tangan itu antara adab yang boleh dekat kepada mustajab doa. Laki ni buat juga, yamuddu yadayhi ila sama. Yang ketiga, laki ni guna lafaz doa tu Rabb, dan ada pengulangan. Sebab tu dalam hadis yang lain, riwayat Abu Zar daripada hadis Aisyah radhiyallahu an, kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdu ya Rabb arba'an qala Allah labbaik 'abdi. Mintalah apa yang kau nak. Maksudnya apabila seorang tu dia ulang ya Rabb sebanyak 4 kali, maka kata Allah Azza wa Jalla, aku menyahut permintaan kamu wahai hamba aku, minta saja apa yang kamu nak. Jadi lelaki ini disifatkan oleh Nabi, keadaan lelaki ini dah melakukan segala perkara yang menjadi sebab untuk dimustajabkan doa. Tapi rupanya ada halangan lain. Kita kata mawani' kepada ijabatid doa. Wa mat'amuhu haram. Wa masyarabuhu haram. Pakaian dia, makanan dia, minuman dia, pakaian dia haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan juga dia semua ni lah daripada sumber yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, rawahu Muslim. Jadi begitulah. Sebab itu makanan ni
sumber rezeki kita kena sumber daripada sumber yang halal lah, sumber yang halal. Sebab tu peranan antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tayyiba kat sini dengan makna halal. Halal dan juga tayyib. Okey. Okey, baik. Rawahu Muslim. Okey, hadis yang seterusnya. Adakah hadis yang seterusnya? Kalau tak ada, nak baca. Ustaz. Okey, baik. Silakan. أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Okey, sorry. Hadis yang kedua adalah hadis yang seterusnya adalah Al-Hadi Ashar daripada Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Menjadi kunyah kepada Al-Hasan ibn Ali ni, cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Muhammad, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti ni jamak dia asbat. Sibti ni macam family lah, ataupun cucu. Cucu di sebelah. Cucu ni dalam bahasa Arab ada kita sebut sibtun, ada kita sebut hafid. Jadi sibtun ni adalah biasanya kebiasaannya merujuk kepada anak cucu kita yang anak kepada anak perempuan lah. Anak kepada perempuan. Jadi kalau kita ada anak perempuan dapat cucu, itu biasa disebut sebagai sibtun. Tapi kalau anak lelaki dapat cucu melalui anak lelaki, itu biasa sebut sebagai hafid. Ini daripada Fatimah lah. Itu Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raihanatihi ni kita carilah, tu ada gelaran kan, sebab kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat syarah ni pun dia ada sebut lah. Itu ar-raihah at-tayyibah. Okay, kemudian dia kata, aku hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku jaga, ingat satu perkara yang aku dengar daripada atuk aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. So ini hadis kaedah untuk kita tinggal al-akhzu bil yakin wal bu'du 'anil syubhat. Untuk kita ambil perkara-perkara yang yakin dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dalam kehidupan kita dan lepas yang sebelum ni pun kita dah lalui hadis tentang al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Jadi maksudnya antara halal yang jelas dan haram yang jelas ada yang mushtabihat, perkara-perkara yang tasyabuh bainal haqqi wal batil. Hampir keserupaan, kita tak mampu nak clear antara betul ataupun salah, halal ataupun haram, al-haq ataupun al-batil. Maka antara kaedah tindakan kepada berhadapan dengan perkara itu adalah meninggalkan ma yaribuka ila ma la yaribuk. Al-akhzu bil yakin wal bu'du 'anil syubhat. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Cuba hentak ke bawah sikit boleh, nak tengok dia punya syarah dia. Okey, bawah lagi. Okey, secara ringkasnya, apabila bertembung di antara syubhat dan kita kata bertembung di antara syak dengan yakin, maka kita ambil yang yakin lah. Al-yaqin la yazulu bisyak ataupun la yuzalu bisyak.
perkara yakin tidak boleh dihilangkan dengan perkara-perkara yang ragu. Jadi ini pun syarah yang samalah terhadap hadis yang kita sebut sebelum ni. Jadi maksud ma tashukku fihi minasyubahat. Jadi ni perintah. Perintah kat sini adalah linnadbi. Untuk kita hukumnya adalah mandub, dan juga kemudian dan di sana ada pilihan dengan ila ma la tashukku fihi minal halal bayyin. Okay, baik, hadis yang seterusnya. Jelaslah hadis ini sudah jelas sekali. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغير هكذا. Okay, baca lagi hadis yang seterusnya. Sampai hadis 14. الحديث الثاني عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Okay, baik. Wattariku kan. Okay, kemudian hadis yang dibaca tadi, hadis yang ke berapa tadi? Okay, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis penting lah zaman sekarang ni. Antara kesempurnaan. Ni antara hadis ini yang menunjukkan kepada jawami'il kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini aslun min usulil adab wal akhlaq. Hadis ini antara hadis yang menjadi usul ataupun dasar yang paling penting dalam masalah adab dan juga akhlak. Sebab itu sebahagian para ulama kata, idza sakata al-jahilu qalla al-ikhtilaf ataupun qalla al-iftiraq. Apabila jahil diam daripada menyatakan apa-apa pendapat ataupun bercakap tentang perkara-perkara kehidupan ataupun agama, maka akan kuranglah khilaf. Walaupun dia tak ada kaitan secara mubashir, tapi dia ada aspek-aspek yang berkait jugalah daripada hadis ini. So hadis ini adalah, tajuk dia adalah al-ishtighalu bima yufid, untuk kita menyibukkan diri terhadap perkara yang lebih penting. Fiqhul awlawiyat, macam mana kita fiqh kepada awlawiyat, perkara-perkara yang prioriti dalam kehidupan kita, apa yang lebih penting dalam kehidupan kita. Okay, cuba kita tengok dalam syarah ni. Dia kata, sebelum kita tengok dekat syarah tu, kita apa makna min husni islamil mar'i? Min husni tu adalah min kamal ataupun wa min tamam, antara. Maksudnya ada lagi banyak perkara-perkara akhlak yang lain, tapi salah satunya yang menjadi usul, sebab apa kita sebut usul? Sebab Al-Imam Nawawi kan berkehendak meletakkan hadis dalam Arba'in ini adalah hadis-hadis yang bersifat dasar, yakni prinsip ataupun usul. Jadi antara kesempurnaan akhlak kita, kesempurnaan agama kita adalah kita meninggalkan perkara yang tidak penting lah. Wal mar'u kat sini adalah zakaran kana am unsa, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kemudian dia tengok kat sini, dia kata apa? Walladhi ya'ni al-insan naw'an.
perkara yang memberi makna, faedah kepada manusia tu biasanya dua keadaan. Pertamanya dia kata ma yata'allaqu bi salamatihi fi dunyah wa huwa ma yahtaju ilaihi fi ma'ashihi min ju' au yarwihi min dhama'in au yastur badanahu au yu'wihi min maskan, perkara-perkara kehajat dunia lah. Ma yakni adalah memberi makna, memberi faedah kepada manusia tu. First kali biasa yang berkait dengan kehidupan dunia, keperluan dunia. Keperluan dunia sama ada daruriyat ataupun hajiat. Perkara-perkara yang daruri seumpama nak menghilangkan dahaga, lapar, nak menutup pakaian, nak menutup badan kita ataupun tempat tinggal kita. So yang ni tidak ada larangan, bahkan ada perintah daripada Nabi untuk kita melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada hajat dunia kita. Apatah lagi perkara-perkara yang daruriyat, keperluan yang paling asasi sekali. Yang kedua adalah wama yata'allaqu fi ma'adi, maksudnya yang memberi manfaat kepada kehidupan akhirat, kesejahteraan akhirat. Contohnya amalul Islam wal iman wal ihsan dan sebagainya. Cuba tengok bawah sikit. Okey, tak apalah, baca sendirilah. Okey, tapi secara umumnya hadis ini dia kata apa? Hadis ini nak menunjukkan kepada usul kita dalam akhlak lah. Untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita. Dan perkara itu adalah meliputi sama ada qaulan ataupun fi'lan. Sebab itu di sana ada fudulul kalam, bercakap fudulul kalam, perkara-perkara yang kita kata kalau kita makan nasi ni ada benda-benda yang kita fudul, benda-benda lebihan tadi kan. Cakap pun ada benda yang kita tak perlu, yang lebih daripada kadar yang diperlukan. Sebab tu banyaklah hadis-hadis tentang bercakap ni. Ataupun al-fi'l, termasuk dalam perbuatan. Biasanya kita banyak berhujahkan perbuatan itu mubah, diharuskan. Sebab tu kita kena ingat perkara-perkara mubah, walaupun dia adalah dibenarkan pada syarak, tetapi perkara mubah ini dia mudah tertarik ataupun mudah terjebak ke dalam hukum-hukum yang lain. Tajazub kepada hukum-hukum yang lain. Contohnya kita selalu tengok kawan kita kata yang kuat main game kan. Sebab apa main game? Dia kata fi'lun mubah, perkara yang mubah. So apa masalahnya? Benar banyak urusan dunia itu dibina di atas hukumnya adalah mubahah, perkara-perkara yang harus, yang dibenarkan ma'zun syar'an, diizin secara syarak kerana tidak bercanggah dengan syarak. Tetapi perkara mubah boleh berubah menjadi hukum lain. Sekiranya kita kata berlaku ataupun dia terbawa kepada darurat-darurat ataupun mafsadah-mafsadah yang lain. Contohnya mafsadah lara, mafsadah membazir masa, mafsadah dari sudut meninggalkan salat, mafsadah dari sudut meninggalkan talabul ilm, mafsadah dari sudut iman, dari sudut psikologi minda, tidak ingat pada Allah. Itu perkara mubah itu adalah apabila melebihi kadar dia boleh pergi kepada hukum yang lain. So begitu juga sama-sama sekarang lah, apabila isu-isu masa sekarang ni kan. Jadi setiap orang zaman sekarang ni banyak pendapat tapi tak ada pendapatan. So kita fokus kepada membantu orang yang tak ada pendapatan lah berbanding kita memberi mereka pendapat. Okay. So, hadis yang seterusnya ialah daripada Abi Hamzah Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ni adalah khadim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. So Anas ibn Malik dalam hadis ini dia kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini la yu'minu adalah la tu ada penafian kat situ. Jadi penafian ini kalau kita sebut an-nafyu, sekurang-kurangnya kita kata ada dua bentuk an-nafyu. Yang pertama boleh jadi nafyus sihhati, yang kedua adalah nafyul kamal. Menafikan kesahihan ataupun keabsahan sesuatu,
ataupun menafikan kesempurnaan sesuatu. Contoh, menafikan kesahihan, sahnya sesuatu. Dalam satu hadis Nabi kata, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak, Nabi menafikan, tidak. Satu lagi dia ada nafyul wujud, menafikan kewujudan itu. Tapi dalam hadis la salata itu Rasulullah menafikan kesahihan salat. Tidak sah, nafyus sihah. Tidak sah salat mereka yang tak membaca Al-Fatihah. Tapi dalam hadis ini adalah nafyul kamal, bukan nafyul wujud ataupun bukan nafyus sihah. Kalau kita kata nafyus sihah, Rasulullah menafikan kesahihan iman, maksudnya Rasulullah mengatakan terbatalnya iman bagi mereka yang tak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Maka kalau kita kata begitu, maka dia membawa kepada takfir. Sebab terbatalnya iman artinya terkeluar daripada Islam, artinya bawa kepada kufur. Tetapi bukan maksud nafyus sihati, tapi yang maksud adalah nafyul kamal, menafikan kesempurnaan iman. Jadi la yu'minu ahadukum itu adalah al-imana al-kamila ataupun imanan kamila. Tidak beriman dengan kesempurnaan iman, tidak lengkap, tidak sempurna. Ahadukum adalah Rasulullah berbicara kepada sahabat lah, mereka yang Muslim ataupun mukmin. Li akhihi, saudara. Asal pada hadis ini adalah melibatkan al-ukhuwah al-imaniyah, ukhuwatul iman. Tidak melibatkan al-akh ghair muslim. Itlaq perkataan akhun ataupun kita kata ukhuwah itu asalnya adalah pada ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang terbina di atas iman, di asas iman. Contohnya banyaklah dalam Quran, fa aslihu baina akhawaykum, asas iman. Jadi apa yang kita kasih kat sini dalam segenap perkara lah, dalam perkara-perkara yang melibatkan agama, khususnya akidah, ibadat, dan perkara-perkara yang melibatkan kita kata mahasinul Islam, akhlakul Islam, soal-soal akhlak, kebaikan dunia dan akhirat. Okay. Jelaslah hadis ni. Cuma ada juga ulama kata kat sini, al-akh kat sini adalah juga boleh dipakai pada orang yang bukan Islam, tapi hanya pada satu makna, iaitu kita mengasihi sahabat kita yang bukan Islam agar dia juga masuk ke dalam Islam. Agar dia juga masuk ke dalam Islam. Jadi lawan kepada hadis ini ataupun mafhum mukhalafah kepada hadis ini juga begitu juga dalam makna al-bughd. Jadi kita ada al-hubbu fillah, yang kedua kita ada al-bughdu fillah. Maksudnya kita sebagaimana kita kasih kerana Allah supaya tidak berlaku ataupun supaya ada benda yang kita suka ini pada saudara kita, maka kita juga tidak suka kerana Allah sekiranya berlaku perkara yang kita tidak suka kepada saudara Islam kita. Itulah secara umumnya. Selebihnya boleh baca sendirilah. Kemudian hadis yang seterusnya ialah daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal itu adalah tidak halal ataupun tidak boleh untuk ditumpahkan darah. Iraqatud dam dengan makna qatl. Sebab iraqatud dam itu maksudnya bunuhlah. Tidak boleh ditumpahkan darah seorang yang sudah bergelar muslim. Dalam hadis yang lain kita sebut kan, wa idza fa'alu dhalik hatta umirtu an uqatila an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka syahadah, salat, bayar zakat. Kalau dah clear perkara-perkara rukun dan usul itu, mereka dah masuk Islam dan sebagainya, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terpeliharalah agama dan juga harta mereka. Jadi antara khususiyatil muslim, antara keistimewaan seorang muslim itu ialah mereka terpelihara pada aspek darahnya, dima'ahum wa amwalahum, pada darahnya. Artinya tak boleh kita tumpahkan darah orang Islam. Sebab tu dalam perang kita ceritakan ada sahabat yang tersilap bunuh, kemudian dihukum oleh Nabi SAW. Masa ada orang tu dia tiba-tiba dia mengucap dalam tengah perang tu kan,
mestilah kita ingat dia nak tipu ataupun sahabat ingat dia sengaja nak elak daripada dibunuh. Tapi once dia dah syahadah, tak boleh kita bunuh lah sebab dia sudah termasuk dalam hurmatu dima'il muslim. Maksudnya ada halangan, pengharaman dengan maksud tidak boleh ditumpahkan darah dia. Itu asal bagi darah seorang muslim. Melainkan maksud muslim kat sini yang sudah syahadah la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Melainkan ada 3 keadaan. Jadi Nabi memberitahu ada pengecualian yang mana dibenarkan untuk ditumpahkan darah seorang muslim. Okey, yang pertama ialah as-sayyibuz zani. Sayyib ni yang bukan anak dara lah, ataupun yang bukan anak yang maksudnya biasanya kita kata bagi mereka yang sudah berkahwin lah, orang yang sudah berkahwin kemudian dia berzina, as-sayyib az-zani. So Nabi sebut 3 ke 4. Kita tengok. Pertama Nabi kata orang as-sayyib yang telah berzina. Dalam Islam, hukum as-sayyib yang telah berzina dihukum dengan hukuman rejam. Sebab dalam Quran sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mereka yang berzina di kalangan yang selain daripada sayyib ni, mereka disebat dengan 100 kali sebatan. Tetapi bagi mereka yang as-sayyib, mereka dihukum dengan hukuman rejam, dibaling batu kan, sehingga mati. Ada ulama kata hukum rejam ni sudah mansukh kerana tak sabit dengan Quran. Ni sebab tu perbahasan panjang kan di antara kata Syekh Al-Qaradawi. Syekh Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala, dia tidak menolak hukum rejam. Tetapi dia meletakkan hukum rejam itu di dalam hukum ta'zir, bukan hukum hudud. Maksudnya hukum ta'zir itu menyebabkan hukum rejam itu tidak wajib dilaksanakan, tetapi masih lagi pada ikhtiar ataupun ijtihad al-qadi, ijtihad hakim ataupun pemerintah tadi. Adapun Syekh Abu Zuhrah, juga seorang tokoh besar daripada Al-Azhar, dia antara yang agak kontroversi sikit lah sebab dia menolak hukum rejam itu di atas asas tidak sabit dalam Quran. Sebab tu ada satu nas yang dikatakan telah mansukh, iaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhum al-battah. Pakcik makcik yang dah berkahwin ni kalau dia berzina direjam. Jadi ayat itu telah dimansukh, diganti dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid. Tuhan ganti dengan sebatan. Tak ada lagi sebut rejam dalam ayat yang latest ni, yang ada dalam Quran sampai sekarang. Jadi menyebabkan sebahagian dia debate masalah ini dan mengatakan bahawa tidak sabit dengan Quran, tidak maka menunjukkan bahawa tidak ada rejam dalam Islam lah. Okey, baik. Tetapi jumhur ulama mengatakan rejam itu walaupun tidak sabit dengan Quran, tetapi sabit dengan sunnah. Hukum rejam itu sabit dengan sunnah. Ini perbahasan yang agak-agak panas sikit lah. Sebab dia melibatkan satu hukuman yang bagi sebahagian para ulama yang menolak ataupun tak bersetuju tu, dia asas mereka adalah mahasinul Islam ataupun hukum rejam itu sendiri secara zahirnya adalah memberi impak yang besar terhadap gambaran orang macam mana hukuman Islam itu sendiri. Tak apalah yang tuan baca sendiri lah. Tapi maksudnya di sini hadis yang kita baca ini antara hadis yang mensabitkan hukum rejam. Yang kita baca ni kan, illa bi ihda salasin. Yang pertama ialah as-sayyibuz zani, maksudnya orang berzina yang sayyib, yang dah berkahwin, boleh ditumpahkan darahnya. Dengan maksud apa? Dengan hukuman rejam tadilah. Sebab tu ulama menukilkan ijma'. Sebagai ulama yang bersetuju ni menukilkan ijma' adanya hukuman rejam terhadap mereka yang melakukan zina di kalangan as-sayyib tadi. Sebab dia sabit dengan sunnah dan juga perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua ialah juga mungkin merujuk kepada kisas. Okey, kita tengok hadis kemudian. Kemudian an-nafsu bin nafsi ini adalah kisas. Kisas, panjanglah perbahasan kisas, walakum fil kisas hayatun. Pada hukuman kisas itu akan menghidupkan banyak lagi kehidupan. Kan kalau kita tak buat kisas, akan ada dendam yang berpanjangan, 7 keturunan ke beberapa keturunan. Maka akan ada yang mati. Kalau ada dendam, ada yang mati. Anak cucu dia mati. Ramai boleh jadi yang mati. Kalau ada kisas, boleh menamatkan riwayat dendam itu. Sebab tu itu makna walakum fil qisas hayat. Hayat, ada kehidupan tu. Jadi yang kedua adalah boleh ditumpahkan darah orang Islam menerusi hukuman qisas. Ini adalah dilakukan oleh pemerintah lah. Maksud kebenaran kat sini bukan kebenaran likulli ahad. Bukan setiap Muslim itu dia ada autoriti. Tetapi pada ahlul halli wal aqd. Yang pada pemerintah yang punya autoriti tadi. Yang seterusnya adalah wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Okey. Yang ni panjang sikit lah. Okey, panjang sikit. Ini pun antara ada perbincangan niqash di kalangan para ulama. At-tariku lidinihi adalah mereka yang meninggalkan agama, yakni murtad lah. Murtad. Jadi jumhur para ulama kata sekiranya seseorang murtad, pertama dia kena istitabah. Dia kena kita minta untuk dia bertaubat lah, bagi motivasi, penerangan balik. Tempoh istitabah tu ada perbahasan lah di kalangan para ulama. Berapa lama dia kata 3 hari, dia kata tempoh lebih lama kan. Maulah dibunuh sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agama maka bunuh dia. Maka di atas hadis itu dan juga hadis ini dan juga nas-nas yang lain, maka ulama, jumhur para ulama mengatakan orang yang murtad semata-mata murtad walaupun dia munfaridan, dia seorang, maka dia kena dibunuh. Tapi ada minoriti punya pendapat. Minoriti punya pendapat ni dia kata tak dibunuh kalau dia seorang semata-mata. Pertamanya kalau kita tengok hadis ini, Nabi sebut apa? Nabi sebut at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Al-mufariqu lil jamaah. Bukan wal mufariqu lil jamaah. Cuba tengok dalam syarah, dalam yang dipaparkan kat sini. Dia kata wa hiya tarkul muslim li dinil islami wa mufaraqatihi li jama'atil muslimin. Faqauluhu, iaitu seorang muslim meninggalkan agama. First, at-tariku lidini, murtad. Bukan semata-mata murtad, tapi mufaraqah li jama'atil muslimin. Dia beza meninggalkan agama dengan mufaraqah daripada kelompok muslim. Itu maknanya adalah political punya aspek. Political ni bukan kepartian. Maksudnya siasah syariah tu adalah untuk menjaga jama'atul muslimin. Maksudnya kekuatan umat manusia Islam dalam sesebuah pemerintahan tadilah. Maka kata penulis kat sini, dia kata faqauluhu al-mufariqu lil jama'ati sifatun muwaddihatun muakkidatun li'anna man taraka dinal islami faraqa jama'atal muslimin. Okey. Jadi pendapat dia bahawa dia adalah takkid, sifat yang menerangkan dan juga muakkid. Ada ulama kata sifat kat sini adalah, kita kata syarat untuk dibunuh orang yang murtad sekiranya dia ada sifat mufaraqah, al-fariqu lil jamaah. Al-fariqu lil jamaah tu maksudnya dia ada sifat muharib. Dia bukan setakat, contohnya kita bayang zaman Rasulullah kan, dia bukan setakat murtad dekat Madinah tu, tetapi dia bocorkan rahsia kepada musuh dengan maksud untuk memerangi. Dia mufaraqah, dia keluar daripada kepolitikan rahsia kenegaraan Madinah itu untuk dia memerangi, memberi ancaman kepada, kita kata, bilangan
penduduk yang lebih besar, memberi ancaman kepada, kita kata, sekuriti negara tadi, negara Islam. Ataupun dalam bahasa klasiknya, bahasa turasnya, kita sebut dia ada sifat muharabah, muharib. Bukan setakat murtad, tetapi dia angkat puak. Bukan setakat murtad seorang-seorang. Pendapat kedua ulama ni lah kita nak bahas ni. Pendapat yang kedua, yang minoriti, dia kata yang dibunuh tu bukan yang murtad seorang-seorang, tetapi yang angkat geng. Dia buat NGO, ajak orang kepada murtad, kemudian dia sebarkan perkara-perkara kerahsiaan dalaman dia dan mengajak orang untuk keluar daripada Islam. Sebab kalau kita lihat dalam hadis yang kata man baddala dinahu itu, beza di antara badala dengan baddala. Baddala tu dia ada mubalaghah, dia ada takalluf. Bukan setakat dia keluar agama, tapi dia ada satu usaha muharabah, ada jihad, ada juhud, usaha yang dilakukan oleh orang yang murtad tadi untuk dia merubah agama itu, untuk dia memburukkan agama, untuk dia merosakkan tentang agama tadi terhadap dengan kerjasama pihak musuh ataupun dengan kumpulan, bersifat kumpulan al-muharibin di jama'atil muslimin. Maka pendapat kedua yang minoriti itu, maksudnya kalau ada sifat begitulah baru boleh dibunuh. Begitulah. Kita hanya menyebut khilaf lah. Walaupun ada ulama kata ijma', ada ulama kata, tapi yang penting adalah jumhur mengatakan wajib dibunuh, tetapi ada minoriti khususnya di kalangan muasirin, ulama-ulama moden yang mengatakan ada tashkil ataupun ada perbahasan dalam perkataan badala itu sendiri, dan juga pada perkataan al-mufariq lil jamaah, dan juga menerusi hadis-hadis yang lain lah. Cuma ridah ni boleh berlaku dalam banyak keadaan pula kan. Adakah orang yang menolak syariat itu murtad ataupun meninggalkan solat itu murtad? Itu ada tafasil lah di kalangan para ulama. Di antara orang yang asarra ataupun jahidan, yang memang dia tolak secara prinsip solat tu tak ada. Sebab tu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, antara rasional Abu Bakar memerangi orang yang murtad itu dan juga orang yang tak bayar zakat tu, bukan setakat mereka tak bayar zakat, tetapi mereka mengancam kesejahteraan, sekuriti negara, dan bagi impak kepada ekonomi, maksud impak kepada masalah interest, masalah ramai orang Islam di Madinah. Orang miskin tak dapat duit, kita kata ekonomi tak berputar dengan baik apabila mereka ni tak bayar, dan bahkan mereka mengangkat tim pula, ramai-ramai tak nak bayar ni. Maka memberi ancaman, maka ijtihad Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka, ataupun kena tengok baliklah. Maka ni antara hadis yang penting yang mengatakan 3 keadaan. Bahkan ada ulama kata antara yang menjadi murtad ni apabila seseorang itu menolak al-ma'lum minaddin bid-darurah. Dia menolak sesuatu yang menjadi perkara yang asas dalam agama, yang semua orang tahu. Tapi itu pun ada perincian juga. Sebab setiap zaman, setiap tempat, al-ma'lum minaddin bid-darurah tu berbeza-beza. Sebab tu kan ada riwayat yang menyebut boleh jadi sehingga akhir zaman ni tidak, orang tak tahu, melainkan hanya mengetahui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun dengan maksud setiap tempat tu perkara asas agama yang masyarakat tahu berbeza-beza. Boleh jadi ada satu masyarakat yang jauh daripada ulama dan Islam, tapi mereka Muslim, mereka hanya tahu perkara-perkara yang basic saja. Mereka tak tahu tentang zakat contohnya. Jadi mereka ingkar terhadap zakat tu, belum lagi kita boleh jatuh hukum kafir dan sebagainya. Jadi itu kembali kepada keputusan al-qadhi lah, dan melihat kepada keadaan-keadaan yang berbeza tadi. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairul jaza diucapkan kepada Ustaz Mushid atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Maka tamat sudah sesi daurah kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada daurah seterusnya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Jazakallah khairul jaza.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.